kalau pergi rumah terbuka boleh buat goodie bag tak tu? Ya. Tapi memang susah nak buat tu. Dia perlukan ketelitian yang tinggi, boleh? Kesabaran. Kalau orang kata dalam zen tu kan, kena satu macam terapi untuk bukan saja dapat mewarnai, memperkayakan lagi seni pandangan mata tu kan, tapi itulah tangan kena. Kalau tangan goyang lambat sikitlah nak menghabiskan. Terapi. Makan pun terapi kan? Makan ni kalau banyak sangat makan kena pergi terapi juga. Betul. Dia itu pun susah kan. Tapi kita faham bila mana kadang-kadang perasaan bila dapat makan dan bila dikelilingi rakan-rakan yang keluarga tersayang tu, itu yang kadang-kadang kita terlebih skala ataupun dos yang diambil kan. Ya, rumah terbuka. Itu tradisi ataupun amalan yang unik dan istimewa yang hanya ada di Malaysia. Ya. Kita nak berbicara mengenai pakar motivasi kita pagi ini. Kita ada. Selamat datang, selamat Hari Raya Encik Fazli Yusof, Timbalan Presiden Pertubuhan Perunding Latihan Motivasi Muslim Malaysia Tamrin. Encik Fazli memang tim Raya KL tahun ni? Tahun ni tim Raya KL. Dari dekat Ulu Kelang. Dekat Ulu Kelang kan? Ulu Kelang, yes. Ya. Sebelum kita cakap pasal rumah terbuka ni, dah ada pakar motivasi. Hari ini yang baru kembali bertugas hari pertama ini mungkin ada kata-kata semangat. Ya, nasihat sebab susah. Ada yang tak bangun, yang tak tidur lagi daripada Portugal pagi tadi. Oh ya, betul, ada terperangkap jam kan. Sampai pukul 5 pagi, 6.30 pagi pun ada juga pagi ni kan. Sindrom pasca cuti raya. Ini bukan Monday Blues, ini ini Syawal Blues. Bagaimana kita boleh berikan sedikit kata-kata semangat untuk mereka lah untuk memulakan minggu setelah berapa lama cuti? Kita kena ingat balik perjuangan dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita tinggalkan makan, minum dan kita bersabar untuknya. Jadi kita kena ingat bahawa kita kuat dan kekuatan itulah fitrah. Dan Aidilfitri kembalinya fitrah. Fitrah manusia adalah kecemerlangan. Allah kata laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku menciptakan kamu sebaik-baik kejadian. Maksudnya kita lahir, fitrah kita hebat, cemerlang, superb. Dan kadang-kadang Dr. Georgi Lozanov, seorang pakar accelerated learning, mengatakan bahawa manusia dilahirkan genius, tetapi proses pembesaran menjadikan dia de-genius, nyah genius. Sebab macam-macam orang cakap kau tak boleh itu, kau memang pemalas, kau memang tak pandai dan sebagainya. Conditioning orang. Kita de-genius orang tersebut. Dan sebenarnya Ramadan mengajar kita self-control, mengajar kita bahawa kita kuat, kita ada potensi yang hebat. Dan bila kita menyambut Syawal, sebenarnya Aidilfitri adalah kembalinya fitrah kecemerlangan tersebut. Jadi sepatutnya kita datang dengan kekuatan. Dan apalah sangat jam 30 jam tu kan. Indonesia 3 hari. Ya, 3 hari. 3 darat 24 dan 72 jam. So 30 jam insya-Allah lah kita kuat insya-Allah. Itulah ramai juga yang alhamdulillah telah pun sampai ke lokasi masing-masing, ada yang dah mula bekerja, yang kata 2-3 cawan kopi untuk terus berjaga. Tapi itulah kekuatan tu sebenarnya ada dalam diri masing-masing. Ya, dan bercakap tentang kemeriahan Syawal Lebaran ini juga sewaktu SPM Selamat Pagi Malaysia kita beberapa hari lepas juga kita ada seakan-akan rumah terbuka lah. Kita bawakan kanak-kanak ke studio, kita bawa rakan-rakan kita ke studio. Konsep rumah terbuka ni apakah banyak beza daripada dulu dan sekarang ataupun secara integralnya ia masih lagi yang sama? Idenya kita mengajak tetamu masuk ke dalam rumah kita dan dalam Islam ia membawa keberkatan. Kan dalam Islam kita percaya bahawa innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya setiap mukmin itu bersaudara, maka islahkan, maka perbaiki, perelokkan hubungan persaudaraan tersebut. Jadi semua orang saudara, semuanya anak cucu anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Jadi kita panggil masuk ke rumah dan ia membawa keberkatan ke dalam rumah kita. Sebab itu bila kita pergi ke rumah terbuka, kita mengunjungi sanak saudara, rakan taulan, kita rasa happy, kita rasa macam kalau hari itu tak keluar kita rasa macam kosong, kita rasa macam ada benda yang tak kena. Tapi bila kita menziarahi, kita rasa bagus, rasa feel good. Sebenarnya memang dah ada kajian saintifik yang telah dibuat terhadap fenomena ini. Ada seorang pekaji bernama Thomas Perls. Thomas Perls ini buat dia panggil calculator umur manusia. Jangka ekspektansi, life expectancy calculator. Dia buat kajian, maksudnya kalau kita boleh log in kat situ, dia macam science actuary. So boleh mengenal pasti agak-agaknya berapa lama kita. Dia tak. Dia saintifik. Cubalah nanti isi ya. Dan mereka mendapati orang yang
mempunyai hubungan sosial dengan ahli keluarga dan rakan tawalan yang baik, menjaga hubungan ini, mempunyai umur yang lebih panjang berbanding dengan orang yang tidak menjaga hubungan kekeluargaannya. Dan kajian satu lagi dibuat yang diterbitkan dalam PLOS Medicine menunjukkan bahawa dia buat kajian terhadap 148 kajian terhadap kepanjangan umur manusia. Kajian terhadap kepanjangan umur manusia dia banyak. Dikumpul 148 kajian. Mereka mendapati yang ada common yang bersama-sama dekat situ ialah mereka yang menjaga hubungan sosial dengan orang yang mereka sayangi. Saya dah tahu dah berapa jangka masa. Tapi dia kan kuat pergi rumah terbuka. Macam tak panjang. Baik, dalam usaha untuk kita merapatkan ukhuwah sama manusia, buat rumah terbuka, para pemimpin kita juga mengadakan rumah terbuka besar-besaran untuk menjemput rakyat jelata datang dan dapat bersua sendiri. Tapi dalam untuk skala lebih kecil, Encik Fazli, kalau buat rumah terbuka ni kadang-kadang anak-anak muda ni tak nak pergi sebab dia akan ditanya soalan-soalan yang agak sensitif bagi mereka. Jadi macam tak apalah, mak pergilah. Nanti lepas raya tu saya join. Macam mana? Sebab orang-orang tua ni mereka prihatin. Macam mana bila nak kahwin? Hati-hati antisosial. Bagaimana? Jadi ini agak-agak sedikit macam menangkis minat anak-anak ni untuk pergi ke rumah terbuka. Dia ada jurang generasi kan. Soalan yang dulu tak sensitif sekarang mungkin sensitif kan. Soalan yang dulu sensitif mungkin sekarang tak sensitif, betul? Kalau orang tua baca Facebook, kanak-kanak sekarang memang ya Allah astagfirullahalazim lah. Yang dulu sensitif sekarang tak sensitif, yang dulu tak sensitif sekarang sensitif. Jadi apa-apa pun kita manusia, kita kena faham jurang ini. Kan? Dan kita kena buat satu set jawapan yang format jawapan lah. Tok Anjang selalu tanya ni, ini jawapan dia. Mak Limah tanya ini jawapan dia. Jadi kita buka mulut je lari pergi ambil air. Jadi kita perlu jaga adab. Ideanya ialah kita perlu terima bahawa kunjung-mengunjung dan menziarahi sanak saudara adalah perkara yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Kalau tak ikut mak ayah kita, bila lagi kita nak kenal sepupu, dua pupu kita kan? Sebab mak ayah kita adalah host yang membawa kita, promoter yang membawa kita untuk mengenali sanak saudara yang lain, betul kan? Kalau tak ada promoter ni, kita mengharapkan Facebook sajalah kan. Jadi bagus kalau kita boleh ikut dan patutnya kita memaksa diri kita untuk ikut ibu dan ayah kita untuk jumpa mak saudara, tok saudara dan sebagainya. Dari situ entah-entah kita jumpa orang ofis belah kan. Bekas bos kita yang pernah bergaduh dulu kan. Rupa-rupanya. Jadi ia satu perkara yang patut jadi komitmen bagi setiap generasi untuk melakukannya. Itu saya perasan juga. Jangan kata generasi akan datang. Generasi saya, generasi kita ni pun, kita tak kenal saudara mara walaupun yang dekat ke yang jauh. Kalau generasi ibu bapa kita, mungkin 80 orang yang datang pun dia tahu ini anak siapa, itu mak siapa kan. Mereka ada memori yang bagus. Kita susah sebabnya kita tak pergi majlis-majlis kerakyatan macam tu. Ya, itu yang saya sebut. Kalau kita tak lakukan sekarang masa umur 20, 30 tahun, nanti bila mak ayah kita sudah tak sihat dan sebagainya, kita takkan nak pergi tiba-tiba rumah yang kita tak pernah pergi sebelum ni. Kita nak pergi, betul kan? Segan dan sebagainya. So kita menunggu hanya mungkin ada family day dan sebagainya. Jadi sangat bagus untuk kita perlu ada rasa tanggungjawab dan syawal adalah peluang yang baik untuk kita melunaskan tanggungjawab ini. Peluang untuk berjumpa dengan pemimpin-pemimpin negara sebenarnya satu lagi yang diambil oleh rakyat Malaysia. Kalau kita tengokkan rumah terbuka Perdana Menteri, pada Perdana Menteri, Istana Negara, masya-Allah sambutannya begitu membanggakan. Walaupun dalam ramai-ramai sesak beratur panjang, mereka tetap ingin berjumpa dengan pemimpin tersebut. Komen Cik Fazli bagaimana? Ya, dia satu perkara yang menarik dan perlu dibudayakan sebab ia merapatkan hubungan. Sebab pelbagai kaum datang dari pelbagai lapisan masyarakat, ada daripada pelbagai kelas masyarakat berkumpul kat situ dan pelancong luar negara pun pelancong pun ada. Ia satu budaya yang baik yang mana kita boleh saling kenal mengenali dan saling memahami antara satu sama lain. Yang mana pada waktu tersebut kita boleh menyatakan hasrat dan juga bertukar-tukar perkembangan semasa dan sebagainya secara telus kan. Dan kalau kita tengok ramai orang sanggup bertemu sebab ia satu perkara yang sungguh seronok, yang sungguh indah kan. Ia bukan soal berapa banyak kita makan, tetapi apa yang kita rasa pada jiwa kita bila kita bertemu dengan
individu-individu di tempat tersebut. Keterujaan dan kepuasan mereka tu. Tapi makanan tu pun satu aspek. Ya, itu kalau satu kita tu. pergilah, selalunya kalau rumah terbuka ni dia tak terhad kepada yang kenal saja. Mungkin yang tak kenal, jiran-jiran yang tak pernah bertegur sapa, tapi bila musim perayaan ada rumah terbuka, macam kita rasa terbuka juga hati kita nak jemput orang atau mungkin nak pergi ke rumah Ya betul, jiran-jiran. kita ada ramai jiran yang kita selisih dan hanya angkat dagu je itu pun kalau dah 2 tahun, betul kan? Nama dah tahu. Itu kalau tak tinta lah comel kan. Betul. Rumah kedua, Rumah sebelah, rumah yang ada pokok dalam box besar. Etika pergi rumah terbuka, Encik Fazli, dalam kemarahan kita nak juga adab-adab ketika berada di kediaman rasmi, pemimpin ataupun orang biasa sekalipun. Apa antara perkara yang kita tidak boleh terlepas pandang? Sebab kadang-kadang anak-anak kita datang main gadget, tak salam, tak jumpa orang, kemudian makan pun sipah-sipah. Jadi bagaimana antara etika-etika yang perlu kita ingatkan? Ada banyak, tapi ada 6S. 6S. Yang pertama kena senyum. okey. Jangan masa mencuka kan. Jadi kena senyum. Tahu lah lapar kan. Jangan masa kena senyum. Yang kedua kena sapaan, kena hai assalamualaikum, walaupun tak kenal kan. Pergi salam kan. Ya, salam kan. Yang seterusnya soalan, tanya soalan dah apa khabar, daripada mana kan. Yang seterusnya ialah sanjungan. Bagi, oh bagus, cantik baju awak kan. Apalah sanjungan kan. Macam fancy saya kan. Tak boleh lah macam tu kan. Ini cadar anak saya. Tak boleh kan. Dan seterusnya ialah sedekah lah, sebab bagi sedekah sebab ialah kita saling bersedekah pada bulan Ramadan dan Syawal, insya-Allah. Ada juga yang diajarkan kepada anak-anak muda sekarang, kalau pergi rumah orang jangan makan saja, bawa juga sesuatu, buah tangan kepada tuan rumah. Adakah itu juga digalakkan? Ya, itu digalakkan sebab ia menggembirakan tetamu kan. Kalau ada kita boleh bawa limau mandarin pun boleh bawa kan. Apa-apalah, ketupat ke apa-apa untuk menggembirakan orang, sebab manusia kita ada 4 elemen utama. Physical, emotional, spiritual dan intellectual. Sebenarnya aktiviti Syawal ini kita boleh menggandakan kesemua keempat elemen ini. Emotional sudah tentu kita happy bila kita pergi ke open house, kita happy. Emotionally we are happy, betul kan? Spiritually kita menjalankan apa yang Rasulullah SAW suka. Kalau dalam Islam adabnya 40 sana, rumah kita 40 kanan, 40 kiri, 40 depan, 40 belakang. Rumah. Ya, rumah. Jadi luas tu radius dia kan. Kalau duduk di kondo 40 atas, 40 bawah lah. 80 kalau 80 tingkat lah. Itu Twin Towers. Kalau rumah dekat situ. Jadi adanya kita sebenarnya menjalankan kerja yang baik. Dan itu spiritually. Kemudian intellectually juga ia mengembangkan daya intelektual kita. Satu lagi kajian dibuat di Amerika oleh American kajian Amerika terhadap 6,500 orang yang berumur 52 tahun ke atas. Kajian ini dibuat daripada tahun 2004 sampai 2012. Mereka mendapati orang-orang yang menyendiri, socially isolated, mengalami kebarangkalian penyakit kardiovaskular yang lebih tinggi, jangkitan kuman yang lebih tinggi, dan juga satu lagi kemurungan yang lebih tinggi berbanding dengan orang yang aktifnya bersosial dan berjumpa dengan rakan-rakan dan saudara dengan lebih kerap. Jadi maksudnya mereka juga mempunyai aktiviti kognitif yang lebih baik yang membawa kepada kesihatan lebih baik. Jadi bila kita jumpa kawan, kita sembang, betul kan? Interaksi tu lebih. Cikgu sekolah rendah dulu macam mana, Pak Lang kampung kena kejar Tok Bilan dan sebagainya. Benda tu akan mengembangkan aktiviti kognitif kita dan ia akan menyihatkan intelektual kita. Dan yang terakhirlah fizikal. Of course kita sihat kalau kita pilih makanan yang berkhasiat lah. Itu yang paling penting. Nasib baik host guru saya. Baik, ucapan selamat hari raya daripada Encik Fazli kepada semua rakan-rakan dan keluarga. Saya mengucapkan selamat hari raya kepada semua ahli keluarga saya, mak ayah di rumah, dan juga kepada rakan tawalan terutama sekali di syarikat saya Global Genius Consultant dan rakan-rakan alumni di NLP Malaysia Center Sdn Bhd, dan semua yang mengenali, semua yang mengikuti seminar dan program yang saya kenalikan. Saya ucapkan selamat hari raya, muazzam batin, kullu amin wa antum bi khair, insya-Allah. Terima kasih Encik Fazli Yusof. Itu dah dengar, kalau ada suami-suami macam berat, malaslah nak pergi rumah terbuka. Jadi isteri dah bagi tadi, secara fizikalnya kenapa? Secara spiritual, mentalnya kenapa pergi rumah terbuka? Dan pergi rumah terbuka ingat 6S. 6S, senyum, sapa,
Sanjung. Kita ingat balik kejap lagi. Tapi yang penting pergi dulu. Apa-apa pergi dulu. Dan saya juga belajar kalau nak panjang umur jangan antisosial. Betul, jangan mengasingkan diri. Tapi itulah dalam perbualan tu, siapa tu janganlah cerita pasal politik pula daripada nak pergi rumah terbuka, bergaduh pula jadinya nanti. Okey, terima kasih kepada anda telah mengikuti siaran kami. Terima kasih kepada semua pemanggil kita.